Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daun palas dicari-carikan buat ketupat berbuka puasa. RMK ke-12 kita jayakan buat manfaat keluarga Malaysia. Tuan Jadi Petua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya semasa sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini dari 28 September hingga 4 Oktober 2021 yang lalu. Tentu sekali segala cadangan dan pandangan yang diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian ketika berbahas tempoh hari, saya dan kementerian ini berikan perhatian dan insya-Allah akan diambil kira dalam melaksanakan gagasan yang digarap oleh kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-12. Ruang yang diberikan pada hari ini akan saya gunakan untuk memberi maklum balas dan berkongsi usaha serta perkara yang kami di Motek rancang dan laksanakan dalam usaha untuk mengembalikan semula momentum pertumbuhan sektor ekonomi negara. Dan dengan industri pelancongan disasarkan oleh RMK ke-12 sebagai salah satu industri yang strategik dan berimpak tinggi yang akan dilonjakkan. Motek akan terus committed dan berusaha dalam memastikan sasaran ini akan dicapai insya-Allah. Tuan Jadi Petua, tumpuan RMK ke-12 yang telah dibentangkan adalah selari dengan dasar pelancongan negara iaitu DPN 2020 ke 2030 iaitu menumpukan usaha-usaha ke arah meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama awam swasta, memperkasa masyarakat setempat, mengukuhkan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara mampan dan inklusif, pemulihan industri pelancongan secara efektif, berteraskan norma baharu serta kesediaan mendepani sebarang situasi ketidaktentuan pada masa akan datang. Negara kita Malaysia sungguh bertuah kerana kaya dengan destinasi yang boleh dipromosi dan dijadikan sebagai tarikan pelancongan. Pantai yang indah, udara yang segar di gunung ganang bandar yang moden, kehijauan hutan rimba yang asli, kepelbagaian ini boleh memenuhi apa jua yang ingin dicari oleh pelancong dari dalam maupun luar negara. Tumpat mahu supaya kawasan Tumpat sebagai pusat pelancongan. Ini daripada Yang Berhormat Tumpat. Jadi pada masa yang sama, Motek committed untuk terus memelihara seni, budaya dan warisan yang ada di negara kita seperti hasil seni dan yang halus. Kepelbagaian warisan kebudayaan yang mempesonakan di kalangan masyarakat majmuk kita. Monumen dan bangunan bersejarah, bahkan juga aneka makanan yang enak. Ini semua bukan hanya untuk memastikan seni dan budaya kita terus segar dan diangkat martabat dan kualitinya ke tahap yang lebih tinggi, malah secara tidak langsung dapat dijadikan produk yang boleh ditonjolkan bagi menarik minat sesiapa saja untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama pilihan pelancong demi merasai pengalamannya. Justru cadangan Yang Berhormat Tumpat agar menjadikan Tumpat yang mempunyai pelbagai tarikan seperti tempat-tempat yang bersejarah, makanan-makanan tempatan yang enak dan unik, hasil perusahaan kraft dan keindahan alam semula jadi seperti pantai dan sungai sebagai sebuah pusat pelancongan adalah senada dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Motek di seluruh negara. Antaranya adalah Pelan Iko Pelancongan Kebangsaan 2.0 yang dibangunkan khusus untuk memberi tumpuan kepada perancangan, pengurusan yang mampan, pemeliharaan, pembiayaan, promosi dan operasi tapak-tapak Iko Pelancongan. Sebagai contoh, bagi Kelantan, pelan ini telah mengenal pasti 3 kluster Iko Pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan dan dipromosi secara bersepadu, iaitu pertama adalah Merapuh, Gua Musang Stong Kuala Koh. Kedua, Pergau Jeli Gunung Stong Nenggiri. Dan ketiga, Kota Baru Pasir Mas Bacok.
Pada masa yang sama, Tumpat sememangnya diberi perhatian untuk dibangunkan sebagai salah satu tumpuan pelancongan di negeri Kelantan khususnya di Kampung Laut. Dalam hal ini, MOTEC telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan East Coast Economic Region Development Council ataupun ECERDC yang merupakan badan berkanun di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi melaksana projek pembangunan tanah kampung laut sebagai kampung pelancongan warisan yang berkonsepkan Living Museum dengan izin dengan kos 27.4 juta ringgit. Projek yang terletak berhampiran Sungai Kelantan serta melibatkan dua pakej iaitu Laman Warisan Serunding Kampung Laut pertama, kedua ialah Laman Seni Kampung Laut yang menempatkan 12 usahawan kraft tempatan. Ia disasar akan mula beroperasi secara berperingkat bermula penghujung tahun 2021 serta merangkumi komponen seperti bengkel kraftangan, kedai makanan tradisional, boardwalk, jeti, dataran kejat dan tandas. Jalinan kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi dari Kerajaan Persekutuan mahupun kerajaan negeri seperti saya nyatakan tadi turut dilaksanakan di sebuah negeri dan akan diteruskan dalam menjayakan rancangan Malaysia ke-12 bagi memajukan lagi industri pelancongan negara. Tumpat minta laluan sikit. Ya. Yang pertamanya saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang mengisytiharkan beberapa projek, beberapa program di kawasan Tumpat itu. Cuma soalan saya sebelum Yang Berhormat Menteri masuk ke tajuk-tajuk lain. Di kawasan yang sama adanya pasar terapung. Apakah kementerian melihat kerana sambutan yang begitu baik sebelum daripada PKP baru-baru ini, cuma disebabkan oleh PKP dan pasar terapung itu terpaksa ditutup, maka untuk memulakan kembali pasar terapung yang mendapat sambutan yang cukup baik itu perlu kepada beberapa penambahbaikan dan perlu kepada peruntukan. Jadi minta Yang Berhormat Menteri. Menteri, Yang Berhormat Menteri, Hulu Rejang, tambah Hulu Rejang. Sekejap Hulu Rajang, saya jawab Tumpat dulu. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Tumpat. Saya minta kalau boleh Tumpat hantar kepada saya sebab saya nak tahu apakah jenis syarikat ke apa sebab insya-Allah mungkin dalam rancangan Malaysia nanti dalam bajet kita mungkin kita akan membantu syarikat-syarikat. Jadi sebab itu saya nak tahu secara terperinci yang terlibat itu di pasar terapung tu ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. InsyaAllah ya. kita akan kemukakan. Ya, apa namanya seterusnya Hulu Rajang. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya dengar tadi kuasan lain ada mempunyai tempat-tempat untuk melancong. Tapi di kawasan Hulu Rejang, Menteri, di kawasan Lusong Laku adalah satu tarikan air terjun yang terbaik. Jadi saya mohon supaya Yang Berhormat Menteri, walaupun saya tidak beri ucapan mengenai Lusong Laku, kalau boleh Yang Berhormat Menteri sebagai Menteri dari Sarawak juga untuk melawat kawasan saya. So melihat sendiri macam mana untuk menjadikan Lusong Laku sebagai destinasi pelancong dalam negeri kita sendiri. Kerana infranya tidak ada. So saya mintalah kalau rancangan Malaysia ke-12 ini ataupun bajet yang akan datang ni supaya Lusong Laku diberikan infra supaya lebih menyenangkan pelancong-pelancong tempatan kita untuk melihat Lusong Laku sebagai destinasi di kawasan Parlimen Hulu Rejang dan juga kita supaya mereka dapat memahami suku kaum Penan kita di Lusong Laku. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Rajang. Terima kasih Tuan Ketua. Sebenarnya saya memang ada perancangan untuk pergi ke Lusong Laku kerana inilah salah satu daripada kawasan Penan dan juga kawasan orang Ulu yang kita tidak pernah terokai. Maka saya telah menghantar kumpulan kami dari agensi kraftangan untuk mengadakan latihan dan insya-Allah mungkin pada pertengahan bulan ini kalau berkesempatan insya-Allah saya akan melihat sendiri. Saya faham kerana
infrastruktur untuk pergi ke tempat seperti berikut memang agak sukar. Maka kita akan melihat dari segi bagaimana berapa panjang dan keseriusan dari segi infra itu supaya kita boleh melihat kalau boleh propose kepada kita dengan izin untuk mendapatkan peruntukan untuk infrastruktur. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, bagi memberi maklum balas kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Bukit Bintang mengenai perancangan untuk membuka lebih banyak lagi destinasi gelembung pelancongan lain selain Pulau Langkawi bagi merancakkan pelancong domestik. Suka untuk saya merujuk kepada pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Rabu 22 September 2021 yang lepas bahawa kerajaan akan membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau-pulau atau kawasan pelancongan berserta aktiviti rentas negeri dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini juga untuk menyahut seruan mereka yang ingin melawat pergi berjumpa keluarga. Sebab selalu kita kena soal kenapa boleh melancong, kenapa nak jumpa keluarga susah. Jadi sebab itu kerajaan telah memutuskan. Sebagai langkah ke hadapan, MOTAC kini sedang giat mempersiap, merangka dan meneroka segala peluang untuk pembukaan gelembung pelancongan antarabangsa juga, membabitkan destinasi atau negara luar. Kita telah pun melaksanakan kerja-kerja awalan bagi tujuan ini. Antaranya saya sendiri telah mengadakan sesi libat urus secara maya bersama 33 orang pengarah tourism Malaysia kita yang kini sedang bertugas di luar negara bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci serta sentimen pasaran masing-masing. InsyaAllah semua usaha yang kita laksanakan ini adalah untuk membangunkan gelembung pelancongan antarabangsa yang boleh menarik semula kehadiran pelancong asing, tetapi pada masa yang sama berusaha untuk meminimumkan apa jua risiko bagi mengimbangi faktor ekonomi dengan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, sementara itu Yang Berhormat Bukit Bintang turut ingin mengetahui sama ada kempen Tahun Melawat Malaysia akan diadakan semula berikutan pembatalan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 akibat pandemik COVID-19. Saya menghargai keprihatinan Ahli Yang Berhormat yang ingin melihat untuk industri pelancongan negara kembali dirancakkan selepas hampir 2 tahun dibelenggu waktu yang sukar. Untuk makluman, pelaksanaan kempen berskala besar seperti Tahun Melawat Malaysia memerlukan persediaan yang panjang dan rapi. Sudah pastinya peruntukan bajet yang besar dan tempoh masa yang wajar diperlukan bagi membolehkan pra-promosi dan pemasaran dalam skala yang besar dilaksanakan untuk menarik pasaran antarabangsa. Penganjuran kempen Tahun Melawat Malaysia adalah salah satu penggalak ataupun as a booster dengan izin yang diakui bukan sahaja boleh melunjakkan industri pelancongan malah kepada ekonomi negara. Namun kempen Tahun Melawat Malaysia bukanlah satu-satunya jalan untuk mempromosi dan menarik kehadiran pelancong ke Malaysia. Pada masa ini, kerajaan sedang menumpukan kepada usaha-usaha pemulihan industri pelancongan menerusi pelaksanaan Pelan Pemulihan Pelancongan dan Kebudayaan yang telah dibangunkan oleh MOTAC. Justru, keputusan untuk melaksanakan Tahun Melawat Malaysia pada masa akan datang sudah pasti akan mempertimbangkan pelbagai faktor seperti pemulihan sektor pelancongan di peringkat global serta masa yang bertepatan dan bersesuaian ataupun right timing. Tuan Di-Pertua, oleh kerana ada isu lain juga disebut Kementerian Pelancongan tetapi sudah dijawab oleh kementerian yang lain. Maka dengan itu Tuan Di-Pertua, sebagai penutup, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan Boleh tanya kepada soalan? semua ahli. Kanga. Kanga. Hari itu tak sempat Kanga. berbahas. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang di-Pertua. Banyak perancangan tentang pelancongan dan memang salah satu keperluan lah kerana mereka adalah dalam sektor yang paling terjejas
Selain daripada perancangan ke depan, kalau boleh saya nak minta juga jawapan daripada Menteri tentang langkah-langkah untuk mengurangkan kelemahan-kelemahan yang berlaku. Misalnya dalam laporan audit pada Ogos yang lalu turut menyebut tentang 5 pusat pelancongan Perlis yang tidak diurus dengan cekap. Jadi bagaimanakah kita nak mengelak daripada berulangnya peruntukan-peruntukan yang terbazir begini? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat, satu soalan yang baik sekali. Saya sudah pergi ke Perlis. Saya dimaklumkan Perlis ada 48 produk pelancongan secara rasminya. Dan saya tak sempat pergi ke semua, saya hanya pergi 11. Maka dengan itu kita dalam dasar pelancongan negara 2020 ke 2030, kita ada meletakkan salah satu daripadanya, kita mahu supaya infra kita diperbaiki. Jadi sebab itu pada tahun ini sebenarnya bajet yang diluluskan untuk tahun ini ianya melibatkan 50 juta untuk infrastruktur untuk kerajaan tempatan. Jadi maka sebab apa yang kita lihat di sini, produk-produk yang ada adalah di bawah kerajaan negeri. Maka kita telah menasihatkan, saya sendiri telah menasihatkan untuk mereka memohon dari Kementerian Kerajaan Tempatan, KPKT, kerana KPKT telah diperuntukkan 50 juta untuk tahun ini. Tapi sekarang ini saya tak tahulah berapa dia punya baki, sebab we have to be realistic dengan izin, kerana pada masa ini sudah penghujung. Mungkin macam kita memberi peruntukan untuk produk-produk secara kecil-kecilan. Kalau ianya secara besar-besaran maka perlu kita mohon melalui EPU, tetapi ianya perlu dipohon oleh kerajaan negeri. Itu adalah prosedurnya Yang Berhormat, supaya Yang Berhormat tahu. Saya yakin Perlis ini satu tempat yang menarik. Saya pergi ke tempat tempat padi itu, tempat kita boleh breakfast. Di situ adalah walaupun dia satu tempat yang mempunyai banyak hijauan, tak banyak perbelanjaan, tetapi ianya amat menarik, boleh menarik ramai pelancong. Saya bertanya dengan orang-orang pergi kat situ, dari mana mereka, dikata dari Penang, ada mengata dari Kedah dan dari negeri-negeri berdekatan. Dari situ kita tahu bahawa orang menghargai produk-produk yang ada di Perlis, Yang Berhormat. Tapi itulah yang saya nyatakan tadi, kita mahu supaya infrastruktur. Masa inilah kita menggunakan peluang untuk memperbaiki, menaik taraf infrastruktur yang ada untuk pergi ke tempat-tempat pelancongan ini. Yang Berhormat ada nak tanya lagi Ada satu lagi soalan yang lain. Tapi saya nak tanyakan sebab masa pun ada lagi. Kalau kita tengok dalam laporan yang terdahulu, rancangan Malaysia terdahulu, ini tadi Yang Berhormat sentuh satu perkara yang saya ingat penting dalam pelancongan yang kurang diberikan perhatian, iaitu tentang pengembangan seni, budaya dan sastra sebagai salah satu produk pelancongan. Jadi mungkin dia ada bertindih dengan kementerian-kementerian yang lain. Tapi saya ada membaca dalam laporan rancangan Malaysia terdahulu, sebahagian penggiat dalam bidang ini mereka tidak tahu pun ada grant. Jadi dan sebahagian grant ini telah diberikan kepada pelbagai pihak, tapi kita tidak dapat melihat hasilnya. Saya nak kongsi dengan Yang Berhormat, misalnya saya pernah hadir menonton teater tentang Pendeta Zakbar. Saya pergi ke Jabatan Kebudayaan Negeri Sembilan. Saya tengok walaupun sudah tentulah peruntukan bawah kerajaan ini tidak sebesar swasta, tapi saya rasa kita mempunyai ramai orang yang sangat berbakat dalam bidang-bidang yang begini. Jadi kalau boleh ada penyelarasan. Jadi tidaklah kita kata Kementerian Komunikasi melakukan perkara ini secara in silo lah, tidak ada satu perancangan bersepadu. Jadi kalau dapat kita selaraskan, kita dapat optimumkan lagi produk-produk pelancongan yang mungkin ada berkaitan dengan kementerian-kementerian lain. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Itu satu soalan yang baik, kerana ini peluang kita untuk memberi awareness dengan izin kepada orang ramai, terutama sekali mereka dalam golongan NGO yang bergiat dalam seni. Memang kita ada peruntukan seperti grant sokongan
sepadan. Itu bukan sepenuhnya daripada kita, tetapi ada kongsilah dengan NGO ini kerana mereka juga menjual tiket. Jadi itu salah satu daripadanya. Kita ada juga geran melancong untuk program melancong. Kita ada juga geran untuk membantu NGO untuk mengurus tadbir dia punya NGO mereka. Sebab ramai NGO ini tidak tahu bagaimana nak mendapat menguntungkan untuk mengurusnya. Kita ada juga membantu, ya. Dan ada juga kita membantu dari segi kebajikan mereka yang terlibat dalam seni ini, tetapi kita tertakluk kepada mereka yang berdaftar dengan kumpulan persatuan bersama dengan di bawah MOTEC, ya. Ada lagi lah yang berhormat kalau mereka rajin untuk pergi ke website agensi-agensi kita. Kita ada JKKN, sebab ada juga insentif dia. Ada juga insentif bukan dalam bentuk keuangan yang berhormat, tetapi dalam bentuk bukan keuangan. Jadi itu saya nak kongsikan di sini. Jadi sebelum itu, Tuan Yang Ketua, sebagai penutup, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pandangan, teguran, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya negara. MOTEC komited untuk mencapai sasaran dan melaksanakan strategi yang digariskan dalam merealisasikan visi yang diinginkan melalui RMK ke-12 ini. Pelancongan domestik yang kekal sebagai tunggak industri pelancongan akan terus dirangsang bagi mewujudkan permintaan dan menyokong kelangsungan industri, terutamanya dalam usaha kembali bangkit setelah hampir terhenti sepenuhnya akibat penularan COVID-19. Justru saya menyeru sokongan semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama MOTEC dalam terus memajukan industri pelancongan negara serta menaikkan taraf seni dan budaya tempatan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama keluarga Malaysia. Ini oleh kerana kita ni orang seni, saya kongsikan pantun, 2 rangkap pantun, ya. Sangat cantik batu delima, elok terletak di dalam balang. Pelancongan domestik, jayakan bersama, biar semarak terus gemilang. Sirih junjung, sirih pinang, sirih kami susun bertingkat. Seni budaya terus dijulang, warisan bangsa diangkat martabat. Sekian, terima kasih. Tapi saya nak juga kongsi di sinilah. Sama-samalah kita memartabatkan songket Malaysia, iaitu untuk membalut fail ini. Ini adalah songket Malaysia saya gunakan sebagai untuk dikongsikan bersama. Jadi salah satu daripada cara kita untuk memartabatkan songket Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua dan semua rakan-rakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sebenarnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Sains